Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Hari ini kami akan sambung kelas. Seperti biasa kami mulakan dengan Al-Hiwar dengan menggunakan buku yang dikarang Ustaz Agong dan kemudian akan disusuli dengan Ustaz Omar. Baiklah, insyaAllah. Jadi pada pagi ni kita akan sambung bab hiwar kita. Ini untuk mempraktiskan kita punya percakapan. Kita tengok pada buku ni lah, buku Ustaz Agong yang dikarang oleh Ustaz Agong. Okey. Baiklah. Okey, kita tengok dulu. Muhammadun Muhammad. Muhammadun Muhammad. Hada Muhammadun. Ini Muhammad. Hada Muhammadun. Ini Muhammad. Huwa wasimun jiddan. Dia handsome sangat. Huwa wasimun jiddan. Dia handsome sangat. Wa huwa talibun. Wa huwa talibun. Dia adalah seorang pelajar. Wa huwa talibun. Dia adalah seorang pelajar. Madrasatuhu kabiratun. Madrasatuhu kabiratun. Sekolahnya besar. Sekolahnya besar. Wa mudarrisuhu zakiyun jiddan. Dan guru-gurunya pandai sangat. Wa mudarrisuhu zakiyun jiddan. Dan guru-gurunya sangat pandai. Qaryatuhu fi Qadah. Kampungnya berada di Kedah. Qaryatuhu fi Qadah. Kampungnya berada di Kedah. Wa qaryatuhu jamilatun. Dan kampungnya sangat cantik. Wa qaryatuhu jamilatun. Dan kampungnya sangat cantik. Baituhu fi Kuala Lumpur. Baituhu fi Kuala Lumpur. Rumahnya di Kuala Lumpur. Rumahnya di Kuala Lumpur. Muhammadun mujtahidun jiddan. Muhammad seorang yang bersungguh-sungguh. Muhammadun mujtahidun jiddan. Muhammad seorang yang bersungguh-sungguh. Wa huwa salihun aidan. Dan dia seorang yang soleh juga. Wa huwa salihun aidan. Dan dia seorang yang soleh juga. Mudzakkarun lelaki. Mudzakkarun untuk lelaki. Muannasun untuk perempuan. Muannasun untuk perempuan. Wasimun handsome. Wasimun kaca. Wasimatun cantik. Wasimatun cantik. Zakiyun sangat pandai. Zakiyun pandai. Zakiyatun pandai. Zakiyatun pandai. Talibun pelajar lelaki. Talibun pelajar lelaki. Talibatun pelajar perempuan. Talibatun pelajar perempuan. Kabirun besar. Kabirun besar. Kabiratun besar. Kabiratun besar. Jamilun kaca. Jamilun kaca. Jamilatun cantik. Jamilatun cantik. Mujtahidun bersungguh-sungguh. Mujtahidun orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahidatun seorang yang bersungguh-sungguh. Mujtahidatun seorang yang bersungguh-sungguh. Salihun orang yang baik. Salihun orang yang baik.
Salihatun, perempuan yang soleh. Salihatun, perempuan yang soleh. Bismillah tuan-tuan. Perempuan yang soleha. Sebentar tadi kami membacakan perkataan-perkataan yang berupa muzakkar dan muannas. Muzakkar bagi mewakili perkataan yang berbentuk lelaki, dan muannas pula perkataan-perkataan yang berbentuk perempuan. Seperti contoh ada tamarbutah. Jadi tuan-tuan, seperti contoh tadi kita baca talibun, iaitu mewakili seorang pelajar laki-laki. Manakala bila kita tambahkan ta marbutah sebagai alamat muannas, maka dia menjadi talibatun, seorang pelajar perempuan. Baiklah, jadi kami akan huraikan sedikit pada hiwar yang dekat atas ni, yang mana tajuk dia mengisahkan tentang Muhammad. Muhammad ni dia nama orang. Jadi kisah ni hanya untuk menerangkan Muhammad sahajalah, untuk kisah apa jadi yang pada Muhammad ni, khabar dia macam mana. Okey, Muhammad ni pertama sekali dia ada bagi tahu yang dia ni adalah seorang yang handsome, seorang yang kacak, orang yang sangat handsome lah. Dan Muhammad ni juga belum bekerja, dia masih lagi seorang pelajar. Huwa talibun. Talibun maknanya pelajar. Madrasatuhu kabiratun, dan sekolahnya juga sangat besar, memang sekolahnya besar. Wa mudarrisuhu zakiyun jiddan, dan pengajarnya ataupun gurunya pandai sangat. Qaryatuhu fi Qadah, dan kampungnya pula berada di Kedah. Dan qaryatuhu jamilatun, kampungnya juga kampung yang cantik. Baituhu fi Kuala Lumpur, rumahnya berada di Kuala Lumpur. Muhammadun mujtahidun jiddan, Muhammad ni dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Wa huwa salihun aidan, dan ini juga adalah orang yang soleh. Baik, berkenaan dengan itu kami kaitkan dengan muzakkar dan muannas. Muhammad seorang muzakkar kerana dia seorang lelaki. Oleh itu perkataan yang digunakan seperti wasimun, talibun, dakiyun itu adalah menggunakan perkataan muzakkar kerana Muhammad seorang lelaki. Manakala terdapat jamilatun, bermakna ia adalah muannas, muannas kepada waqariyatu, kerana waqariyatu itu adalah isim muannas yang terdapat pada asalnya terdapat ta marbutah. Oleh itu jamilatun mestilah meletakkan juga muannas sebagai na'at. Yang kita belajar sebelum ini di dalam nahwu saraf, jika tuan-tuan ingat, jamilatun bekerja sebagai na'at, iaitu sifat kepada qaryah. Qaryah adalah kampung, kampung yang cantik. Cantik adalah sifat kepada waqariyatu. Baik, kita akan teruskan dengan muka surat seterusnya dengan exercise tadribat. Al-ismu isim, iaitu kata nama. Al-ismu kata nama. Dan kita akan berpindahkan hal ismu muzakkarun am muannas. Kita akan labelkan sama ada perkataan itu muzakkar ataupun muannas. Mari kita mulakan. Halun, hal. Hal dia adalah muzakkar. Jadi sebab apa dia muzakkar? Sebab tak ada tanda-tanda muannas, yang mana salah satu tanda muannas dekat hujung dia ada ta marbutah. Jadi dekat hal ni tak ada, dia jadi muzakkar. Yang Qalamun, qalamun juga muzakkar, sebab akhir dia tak juga, tak ada ta marbutah. sayyaratun, kereta. Sayyaratun berupa muannas kerana terdapat ta marbutah sebagai mewakili tanda-tanda muannas. Bintun, seorang anak perempuan. Jadi ini adalah
Ini adalah muannas tetapi tanda dia bukan adalah ta marbutah. Kalau secara basic ni digelar sebagai muannas maknawi, muannas daripada segi makna tetapi tidak ada tanda muannas. Sebab yang kita belajar tanda muannas dekat hujung dia ta marbutah. Ta marbutah ni macam ni. Ini ta lain. Jadi ini tak cukup syarat untuk bagi tahu ini muannas daripada segi tanda tetapi daripada segi makna, yang mana maknanya adalah seorang anak perempuan. Jadi juga kita gelar dia sebagai muannas. Manakala terdapat ibnun, iaitu seorang anak lelaki, lawan daripada bintun tadi ialah seorang anak perempuan. Jadi ibnun juga adalah perkataan yang menggunakan alamat maknawi. Oleh itu ia menjadi muzakkar kerana anak lelaki. Kemudian madrasatun. Madrasatun ni juga bermakna sekolah ataupun madrasah. Jadi ini adalah muannas. Sebab apa dia muannas? Sebab dekat hujung ni dah ada tanda muannas, ta marbutah. Jadi kita isi dekat sini muannas. Qaryatun, iaitu kampung. Qaryatun adalah muannas kerana terdapat ta marbutah sebagai alamat muannas. Kitabun bermakna kitab ataupun buku, yang mana ini adalah muzakkar. Ini adalah muzakkar kerana tidak ada tanda-tanda muannas. Jadi dia adalah isim muzakkar. Kurrasatun, buku tulis. Kurrasatun terdapat ta marbutah sebagai tanda muannas. Maktabun. Maktabun adalah muzakkar. Jadi sebab dia tidak ada tanda-tanda muannas, jadi kita isi dekat sini dia sebagai muzakkar. Dinun, agama, iaitu dia adalah tanda-tanda muzakkar kerana tidak terdapat ta marbutah padanya. Oleh itu dia dikategorikan sebagai muzakkar. Akhlaqun, yang mana maknanya dia semua sama macam bahasa Melayu, akhlak juga. Jadi ini adalah isim muzakkar sebab tidak ada tanda-tanda sebagai muannas. Baiklah, kita pergi ke latihan seterusnya. Al-mufradu wal-muthanna bermaksud perkataan yang bermakna dua. Pada asalnya mufradun adalah singular ataupun bermakna tunggal. Bagaimana kita nak menjadikan sebagai dua atau yang dikatakan musanna? Jadi yang kedua ni juga adalah digelar sebagai muannas, musanna, minta maaf, musanna. Dan ini bermakna dua, dan ini mufrad bermakna satu. Qalamun atau al-qalamu adalah pen. Qalamun atau al-qalamu adalah pen, bermaksud satu pen. Qalamani dan juga al-qalamani bermakna dua pen, yang mana ini dia ada penambahan alif dan nun untuk menjelaskan kita yang bahawasanya ia ni bermakna musanna ataupun dua. Sayyaratun atau as-sayyaratu, sebuah kereta. Sayyaratun atau as-sayyaratu adalah sebuah kereta. Sayyaratani ataupun as-sayyaratani adalah bermakna dua kereta, menjadi makna musanna kerana ada penambahan alif dan nun. Baitun atau al-baitu, sebuah rumah. Baitun atau al-baitu, sebuah rumah. Baitani dan juga al-baitani, dua rumah.
Jadi bermakna dua disebabkan ada juga penambahan alif dan nun. Kurrasatun atau al-kurrasatu, buku latihan. Kurrasatun atau al-kurrasatu, sebuah buku latihan. Kurrasatani dan juga al-kurrasatani, dua buku latihan. Penambahan alif nun menunjukkan tanda bahawasanya ianya adalah isim musanna yang bermakna dua. Sajjadatun atau sajjadatu, sebuah sejadah. Sajjadatun atau as-sajjadatu adalah sebuah sejadah. Sajjadatani berserta juga as-sajjadatani, dua sejadah. Dengan penambahan alif dan nun menunjukkan makna musanna ataupun dua. Kitabun ataupun al-kitabu, satu kitab. Kitabun ataupun al-kitabu, sebuah kitab. Kitabani atau al-kitabani, dua buah kitab, kerana terdapat tanda musanna iaitu alif dan nun. Kitabani atau al-kitabani adalah dua buah kitab. Sebelum kita pergi ke latihan seterusnya, hendak saya sukacita menyampaikan bahawa terdapat di dalam kolom ini dua perkataan, seperti contoh qalamun dan al-qalamu. Bermakna qalamun itu untuk nakirah, iaitu untuk umum, manakala apabila terdapat alif lam al-qalamu itu adalah ma'rifah yang menunjukkan kata khas. Baik, kita ke latihan seterusnya. Al-jumlatul arabiyyah wa ma'na al-jumlah. Al-jumlatul arabiyyah iaitu ayat-ayat bahasa Arab. Al-jumlatul arabiyyah, ayat-ayat bahasa Arab. Makna al-jumlati bermakna makna ayat. Makna al-jumlati bermakna sebagai makna ayat. Al-faslani jamilani. Al-faslani jamilani bermaksud dua kelas itu cantik. Dua kelas itu cantik. Al-qaryatani kabiratani. Al-qaryatani kabiratani, dua kampung itu besar. Dua kampung itu besar. Seterusnya, al-kursiyani jadidani bermaksud dua kursi itu baru. Al-kursiyani jadidani bermaksud dua kursi itu baru. Al-khizanatani saghiratani. Al-khizanatani saghiratani bermaksud dua almari itu kecil. Dua almari itu kecil. Baiklah, jadi dekat sini dia nak menerangkan pasal jumlah ataupun ayat yang berada dalam bahasa Arab. Jadi ayat untuk dalam bahasa Arab ni dia perlukan paling sekurang-kurangnya dua kalimat barulah boleh dijadikan sebagai jumlah ataupun ayat. Dan tidak boleh, tak cukup hanya dengan satu kalimat. Jadi, dan paling banyaknya apa? Paling banyaknya tiada had. Sampai 100 perkataan pun boleh untuk dijadikan sebagai satu jumlah. Hendak sukacita saya tambahkan bahawa terdapat di dalam ayat jumlatul arabiyyah seperti al-faslani jamilani, jika tuan-tuan dan puan-puan ingat, itu adalah jumlah ismiyah berupa mubtada' dan khabar, dan menggunakan perkataan tasniyah kerana terdapat alif nun. Baiklah, jadi dekat bab dia menerangkan pasal mufrad
wal al-mufradu wal musanna. Mufrad dan juga musanna. Jadi mufrad ni macam kita tahu dia bermakna tunggal ataupun bermakna satu. Musanna ni juga adalah bermakna, musanna ni pula adalah bermakna dua. Okey. Jadi dia ada sedikit perbezaan antara mufrad dan musanna. Dan ada juga penambahan untuk membezakan asalnya dan apabila digantikan menjadi dua. Ada sedikit perbezaan yang mana kalau kita tengok qalamun ada 3 huruf, qaf, lam dan juga mim. Kemudian apabila dia dijadikan sebagai musanna, dia ada penambahan 2 huruf yang mana penambahan alif dan nun, yang mana sebelum ni kalau kita belajar dekat tabel Nahwu Al-Fatih, pada level yang pertama sekali macam-macam isim yang jenis yang kedua, isim tasniah. Tasniah dan musanna makna dia sama je, makna dia dua. Jadi kita tahu yang mana tasniah ni dia ada penambahan alif nun ataupun ya nun. Tetapi dekat sini dia ada kasih contoh untuk alif dan nun. Baiklah, ini adalah hiwar yang terakhir. Kita akan melakonkan sebuah hiwar yang bertajuk istikhdamu al-musanna fil jumlah. Yang mana pada hiwar yang ini dia nak menunjukkan pasal pertanyaan dan juga pasal jawapan, yang mana satu orang akan bertanya dan seorang lelaki akan jawab. Hal laka qalamani ya akhi? Bermaksud, adakah kamu punya 2 pen wahai saudaraku? Hal laka qalamani ya akhi? Adakah kamu punya 2 pen wahai saudaraku? Naam li qalamani. Naam li qalamani bermakna ya, saya punya 2 pen. Ya, saya mempunyai 2 pen. Hal laki qalamani ya ukhti? Hal laki qalamani ya ukhti bermakna adakah kamu mempunyai 2 pen wahai saudariku? Adakah kamu mempunyai 2 pen wahai saudariku? La li qalamun wahidun. La li qalamun wahidun. Tidak, saya punya 1 pen sahaja. Tidak, saya ada 1 pen sahaja. Hal laka sayyaratani ya akhi? Hal laka sayyaratani ya akhi? Adakah kamu ada 2 kereta wahai saudaraku? Adakah kamu punya 2 kereta wahai saudaraku? La li sayyaratun wahidatun. La li sayyaratun wahidatun maknanya tidak, saya mempunyai 1 kereta sahaja. Tidak, saya mempunyai 1 kereta sahaja. Hal laki baitani ya ukhti? Hal laki baitani ya ukhti bermakna adakah kamu mempunyai 2 rumah wahai saudariku? Adakah kamu mempunyai 2 rumah wahai saudariku? Naam li baitani. Naam li baitani. Ya, saya ada 2 rumah. Ya, saya ada 2 rumah. Hal laka kurrasatani ya akhi? Hal laka kurrasatani ya akhi? Adakah kamu ada 2 buku nota wahai saudaraku? Adakah kamu punya 2 buku nota wahai saudaraku? La li kurrasatun wahidatun. La li kurrasatun wahidatun bermakna tidak, saya mempunyai 1 buku nota sahaja. Tidak, saya mempunyai 1 buku nota sahaja. Hal laki sajjadatani ya ukhti? Hal laki sajjadatani ya ukhti bermakna adakah kamu punya 2 sajadah wahai saudariku?
Adakah kamu mempunyai dua sejadah wahai saudariku? Na'am li sajjadatani. Na'am li sajjadatani. Ya, saya ada dua sejadah. Ya, saya ada dua sejadah. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan kembalikan slot ini kepada Ustaz Omar bagi membincangkan jumlah untuk menggunakan kitab Qisasun Nabiyyin, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sama-sama dan bagi kita kekuatan, bagi taufik hidayat untuk kita sama-sama bagi yang mulia pada bulan Ramadan, untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah, dan kita sama-sama kita belajar ilmu nahwu, ya. Dan hari ini juga saya nak tulis sambung lagi pada tajuk kita semalam, dan saya akan tulis tanpa baris, tanpa i'rab, dan tuan-tuan dan puan dan belajar-belajar yang dikasihi oleh Allah SWT, semua kita ambil pen dengan buku untuk menyediakan apabila saya tulis di atas saburah papan tulis, kita sama-sama tulis dan kita bagi i'rab. Walaupun salah ataupun betul, tuan-tuan sila tulis. Jangan kita malu. Kita nak belajar ilmu nahwu, ilmu saraf untuk kita praktikkan diri kita, bukan hanya kita dengar saja. Bukan hanya kita dengar saja. Kadang-kadang kita dengar saja, kita ingat kita faham. Dan kita nak tahu kita faham betul ke tak betul ni, kita ambil praktik. Jadi kita latihankan diri kita sendiri. Jadi kita akan tulis berapa jumlah untuk kita ni bagi baris, ya, insya-Allah, bagi i'rabnya. Dan sebab itu kenapa kalau kita bagi i'rab atas fathah ataupun jar, kenapa dia jadi macam tu, kita kena huraikan lagi. Kalau tuan-tuan dan puan yang tangan pun cepat, boleh tulis dalam komen, boleh tulis terus dalam komen, untuk kami sama-sama untuk baca komen, dan kita akan betulkan kalau jika ada kesalahan, ada kesilapan. Kalau betul, alhamdulillah, syukur. Mana kita ni memang betul-betul faham ilmu nahwu, ya, insya-Allah. Dan boleh silakan, insya-Allah, share ila saburah. Bismillah. Tuan-tuan dan puan boleh dah siap sedia? Sedia pen dengan buku, ya, insya-Allah. Kita sambung daripada jumlah semalam. Ni tajuk daripada apa? Semalam kita belajar tajuk min Kan'ana ila Misra. Min Kan'ana ila Misra, daripada Kan'an ke Mesir. Maknanya mereka musafir daripada Kan'an ke Mesir. Dan jumlah semalamnya macam mana? Intaqala Yaqubu wa intaqala ma'ahu auladuhu ila Misra. Sekarang kita sambung, ya, sambung, ya.
Tulis insya-Allah, tulis sama-sama, belajar tulis sama-sama. Siapa-siapa saja saya boleh panggil ke atas dan bagi baris i'rab bagi saya, dan saya akan tanya kenapa boleh baca macam tu. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Dah sempat tulis. Boleh ya? Boleh siap tulis semua? Kita ada berapa kalimah ya? Kita boleh kira. 1 kalimah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kalimah semua. Kita boleh insya-Allah sama-sama sama-sama kita tulis dan bagi i'rab. Dan itu kita tengok, kita cek balik. Sekarang ni nak tuan-tuan perempuan dan pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Rasulullah, kita cepat-cepatkan tulis siap-siap dan bagi beri siap-siap. Dan kita bagi, memang kita kena fikir dulu ya. Kita kena fikir kenapa kita letak baris macam ni. Kita boleh jawab apa dengan ustaz. Okey. Boleh insya-Allah. Boleh ya tuan-tuan. Kita boleh bagi berapa minit, dalam 2-3 minit untuk kita selesaikan. Siapa yang boleh paling cepat insya-Allah, alhamdulillah kita boleh mulakan. Bismillah, sama-sama tulis ya tuan-tuan perempuan. Sama-sama tulis dan sama-sama kita bagi baris. Lepas tu kita barulah kita tengok cek balik kita ni betul ke tak betul. Gunakan apa yang kita telah belajar 2 kali ulang nahwu insya-Allah dan saraf. Ini bukan sajanya nahwu saja, bahkan ada ilmu saraf dalam ni juga ya. Ilmu saraf dalam ni juga. Dan bagaimana kita gunakan, macam mana kita i'rab. Pelajar-pelajar bismillah buat cepat-cepat sikit. Bismillah, bisurah. Tafaddal. Syahir, kaifa tastati' an taf'al hadha? Tastati'. La taqra. Ana urid as'al faqat hadha yakun ay syai', Jangan baca. Cuma yang saya nak tanya aja, kalau bagi kamu i'rab ni i'rab apa? I'rab ni i'rab jadi apa? Yusuf, isim anna. Kemudian aku khabar anna. Betul lah belum? Betul. Lepas tu sini. Okey, ni Yusuf dia isim anna. Okey. Ibn Yaqub dia badal pada Yusuf. Bismillah. Boleh? Siapa siap boleh naik. Bismillah.
Tuan-tuan dan puan yang siapa dah siap boleh tulis dalam komen terus ya. Untuk sama-sama kami bacakan dan kami tengok cek kalau ada silap, kalau ada apa kita boleh betul-betul kita boleh sama-sama kita belajar ya. Huzaifah, Akmalta, Ta'al, Bismillah. Huzaifah, belajar kami seorang sudah siap dah. Kita marilah sama-sama kita bagi baris dan dan kita membetulkan kalau jika ada kesilapan. Bismillah, Ta'al. Bismillah. Min fadlika. Boleh ya kita mula sama-sama tuan-tuan dan puan, kita boleh cek dia cek balik ya. Bagi baris yang jelas-jelas sikit itu kat lam tu baris apa ya? Yalah tadi yang dihadamkan. Yang bagi jelas-jelas sikit supaya tuan-tuan dan puan boleh tengok sama-sama. Bismillah. Kita fikir balik apa amal anna, inna amal anna dan amal inna tu apa dia? Amalnya, amal inna Bismillah. Okey. Boleh sambung sampai ke bawah insya-Allah. Tak bawa lagi, tak sampai lagi. Okey, boleh. Insya-Allah segera ni saja dan mari sini. Tak boleh lepas lagi insya-Allah. Kita mari sama-sama kita tanya. Tengok Huzaifah, ya Huzaifah, ya Huzaifatu, ya Huzaifatu, ya huruf nida. Kalau munada isim ma'rifah, isim alam dia mabni atas dhammah. Okey. Ya Huzaifatu ma hadha? Ni i'rab awal kenapa kamu baca macam tu? Fi'al ke apa ke? Dia fi'al apa? Fi'al madi. Alhamdulillah fi'al depan sini. Bismillah. Fi'al apa? Jawab kok sikit. Fi'al madi. Dan fi'al madi ni hukumnya mabni ke mu'rab? Mabni. Hukum ni mabni ya. Boleh ya? Bismillah. Ni fi'al madi. Fi'al madi ya tuan-tuan ya. Dan dia hukum dia mabni. Tengok dia mabni atas apa? Mabni atas mabni atas dhammah. Boleh ya? Mabni atas dhammah. Betul lah. Kita tengok huruf yang akhir dia ni, tengok nampak ya, lam ya. Nampak? Lam atasnya dhammah. Dan fi'al madi mabni ada 3 keadaan. Mabni atas fathah, mabni atas sukun, mabni atas dhammah. Dan mabni atas dhammah hanya satu tu saja. Hanya satu saja. Yani hum intaqalu, ada dhamir hum ya, ada dhamir hum. Ada satu saja yang mabni atas dhammah. Yang lain semuanya mabni atas sukun. 9 mabni atas fathah. Berapa tuan-tuan? Mabni atas sukun, mabni atas fathah. Boleh ya? Mabni atas fathah ada 4. Jadi ila apa? Huruf jar. Huruf jar amal dia apa? Amal dia dan dia majrur, dia bagi isim yang selepasnya jadi hukum majrur, baca majrur.
Dan sekarang semalam kita dah huraikan, Ustaz Fadi pun ada tambahan bagi bawa dalil-dalil juga, seperti yakni kalimah misra dalam ayat Quran ada dia jadi ghairu munsharif, ada juga dia jadi munsharif, ada juga dia jadi munsharif. Ihbitu misran, ihbitu misran. Jadi itu dalilnya, maknanya dalil dari isim munsharif. Isim munsharif. Isim munsharif kau Huzaifah, kalau nak jadikan isim munsharif kita kena tambah beri satu lagi ya, tanwinnya. Tak boleh baca beri satu sebab tak ada alif lam, tuan-tuan dan puan, kita boleh faham ya. Dan kalau kita tak nak dia jadi isim munsharif, bahkan kita nak jadi dia isim ghairu munsharif, kita baca baris atas. Baca baris atas. Misra ila misra. Sebab apa? Sebab dia isim ghairu munsharif, dia tak terima baris bawah. Jadi Huzaifah salah sini, di sini satu ya. Kalau letak baris dua okey, letak baris dua bagus, boleh. Betul. Kalau letak baris satu salah ya. Boleh ya, tuan-tuan dan puan boleh faham sama-sama insya-Allah. Li anna, li ada kalimah li kan? Li itu huruf apa ya? Li huruf apa? Li itu huruf jar, Li lam kita nampak lam asal dia tulis macam ni, tuan-tuan dan puan kita boleh tengok li. Huruf jar. Kita boleh baca huruf jar balik. Syahid bismillah. Baca huruf jar balik, kita buat lagu sikit. Ila an ala fi rubabika li wa bitaqala ada ashamun mundu hatta ada ya, ada minat, tuan-tuan dan puan boleh kita dengar ya. Li huruf jar. Anna adalah salah satu daripada saudara-saudara inna. Saudara inna, dan amalnya menasabkan isim, merufukkan khabar. Menasabkan isim, merufukkan khabar. Sekarang kita ada isimnya, ada anna. Dan di sini kenapa kita baca Yusufa? Kenapa baca Yusufa? Jangan kita terus kata dia adalah isim bagi anna, isim. Jangan kita terus cakap, sebab ada yang benda yang belakang ni lagi. Ada benda yang belakang ni lagi. Sekarang sebelum dia jadi isim bagi anna, dia akan jadi apa yang dulu? Tuan-tuan dan puan kita boleh lihat. Baca Yusufa, dah betul, alhamdulillah. Dan dia apa? Dia sekarang sebelum dia jadi isim bagi anna, dia akan jadi mubdal minhu. Kan kita sudah belajar mubdal badal ya. Sudah belajar badal belum? Ada tawabi' kan? Tawabi' ada apa? Tawabi' ada 4. Tawabi' ada 4. Boleh ya? Jadi salah satu daripada tawabi' adalah badal. Dan badal dengan mubdal tu i'rab dia sama-sama. I'rab dia sama-sama ya. Boleh faham Sekarang Yusufa dia jadi mubdal minhu. Jadi mubdal minhu. Mubdal minhu dengan badal, dua-dua benda itu sama satu benda saja. Contoh saya cakap Yusuf ibnu Yaqub. Kalau saya cakap Yusuf, orang boleh faham juga yang ini anak Nabi Yaqub. Ataupun kita cakap ibnu Yaqub, ibnu Yaqub itu siapa? Yusuf. Dua-dua ni satu benda, satu orang saja. Contoh kita boleh contoh nama seorang, contohlah contoh Umar. Umar Abu Hafsin. Umar tu siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Abu Hafsin siapa dia? Abu Hafsin Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab juga sama, dua nama tapi sama satu orang. Yusuf ibn Yaqub. Sekarang Yusuf ini jadi mubdal minhu ibna. Ibna ni jadi apa tuan-tuan? Kenapa kita baca ibna? Ibna sebelum dia jadi badal, dia akan jadi benda yang lain dulu. Dia jadi mudhaf ya. Dan hukum mudhaf. Dan di sini apa maknanya kita sudah ada mudhaf? Dia perlu ada apa, Huzaifah? Sudah ada mudhaf kena ada mudhaf ilaih. Dan hukum mudhaf ilaih baca baris apa?
Beris kasrah majrud, majrud beris majrud. Tetapi kena faham, kita sama-sama kita nak faham, Yaqub itu boleh baca beris kasrah ke tak boleh baca? Okey, Irsyad dia sudah bagi jawab tadi. Dia cakap tak boleh baca beris kasrah. Jadi apa tak boleh baca beris kasrah ya? Irsyad? Sebab dia ghairu munsharif. Dan hukum isim ghairu munsharif apabila hukum jar dia dibaca beris apa? Beris fathah, bukan beris. Masya Allah. Terima kasih Syahmi kerana jawapan kamu. Beris fathah, bukan beris dhammah ya. Jadi kita baca ibna Yaqub, ibna Yaquba, Yaquba. Sekarang dia adalah mudhaf ilai. Tuan-tuan dan puan boleh sempat Sekarang kita kumpul balik tuan-tuan dan puan. Kita sudah ada mubdal minhu, kita perlu ada badal. Betul ke tak betul? Dalam ilmu nahu ini tuan-tuan, kita ada ma'tuf, ada ataf, ada mubtada, ada khabar, ada fi'al, ada fa'il, ada mausuf, ada sifat, ada man'ud, ada na'at. Dan juga kalau ada mubdal minhu perlu ada badal. Dia tidak sah seorang-seorang saja. Dia kalau dalam bahasa Arab kita ni tak sah, dia jadi mubdal minhu, kita i'rab dia adalah mubdal minhu, lepas tu tak ada badal, tak sah. Jadi perlu ada badal. Sekarang kita sudah ada mubdal minhu. Yusuf tu mubdal minhu kan? Sekarang inilah jadi badal baginya ibna Yaquba. Sekarang mudhaf ilai kiranya satu kalimah, sekarang dia jadi badal. Kedua ni boleh jadi badal ya. Badal bagi mubdal minhu. Sekarang kita sudah ada dua dah. Boleh ya? Sekarang kita sudah ada dua. Mubdal minhu ada, badal ada. Dan i'rab mubdal minhu dengan badal sama ya. I'rab mubdal minhu dengan badal sama. Kalau mubdal minhu baca beris fathah, badal wajib baca beris fathah juga, wajib baca beris fathah juga. Ni kita tengok ibna, kita tak baca ibnu, dan juga kita tidak baca ibni. Boleh faham ya? Sebab apa? Sebab hukum badal dia wajib kena ikut hukum mubdal minhu. Kalau hukum mubdal minhu dia isim yang pertama, itu panggil matbu', isim yang pertama yang diikuti. Kalau diikuti maknanya kita ikut sesiapa seorang, kita kena ikut dia 100% kan? Dia pergi jalan mana, kita ikut jalan tu. Sebab kita tak tahu. Macam tu juga badal dengan mubdal minhu. Mubdal dia baca beris apa, badal kena baca beris yang sama. Sekarang kita ada mubdal minhu baca beris nasab. Sebab apa? Sebab dia akan jadi isim bagi anna. Dan di sini kita ada badal, kita kena baca ikut beris mubdal minhu. Dan tuan-tuan, last kali pada masalah Yusuf ibn Yaqub ini ada banyak juga kalau i'rabnya ya. Yusuf ini, sekarang Yusuf ni mubdal minhu dengan badal dia jadi apa? Sekarang last kali tuan-tuan dan puan, kita boleh cek balik. Boleh cek balik. Dia ni semua ni mubdal minhu dengan badal ni semuanya jadi isim anna. Isim anna. Boleh lihat ya. Tengok panjang macam ni, baru isim anna aja, baru isim anna ya. Mana khabar anna? Kita tak ada khabar anna lagi kan? Marilah sama-sama kita tuliskan beris khabar apa? Khabar anna. Dan khabar anna baca beris apa khabarnya? Inna dengan anna amalnya menasabkan isim, merufukkan khabar. Jadi sini baca macam mana Huzaifah? Sayyidu. Sekarang sayyidu mana apa? Siapa boleh tahu mana sayyid? Saya. Okey. Tuan. Ataupun kita boleh terjemah sini raja ya, raja Mesir ya. Tetapi tuan tu betul lah, tapi kita terjemah raja pun tak salah ya. Boleh ya. Misra. Sekarang sayyidu, kita sebelum kita jadikan sayyid ni jadi khabar bagi anna, kita jadikan dia mudhaf dulu ya tuan-tuan dan puan. Dia mudhaf. Misra
mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Kenapa kita baca baris atas, tak baca baris bawah? Sebab saya jadikan ni ghairu munsharif. Saya tak ikut dia jadi munsharif ya. Kalau jadi munsharif dia kita boleh baca baris dua. Boleh baca kedua-duanya tuan-tuan ya. Kita ada salah kalau kita baca salah satu daripada dua-duanya. Kita nak jadikan dia munsharif, kita baca baris dua bawah. Sebab apa? Sebab mudhaf ilaih hukumnya baris bawah selama-lamanya. Baris bawah selama-lamanya. Kalau dia isim ghairu munsharif, dia kena baca baris satu atas. Sebab apa? Sebab ghairu munsharif dia tak terima baris bawah, tak terima baris bawah. Boleh faham? Ada soalan apakah? Ada soalan? Okey. Boleh ya tuan-tuan ya? Sayyidu Misra. Sekarang dua-dua ni baru jadi apa? Jadi khabar anna. Masya Allah. Boleh dah? Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan boleh lihat? Belajar boleh faham? Dah tulis? Ada tulis ikut tak? Ada tulis. Nanti saya cek balik. Kalau tak tulis, danda diri duduk bangun 50 kali. Boleh ya? Okey, sekarang kita tengok. Kita boleh lihat di sini. Suara hari ini slow sikit ya tuan-tuan, mohon maafkan ya. Slow sikit, nampak macam tak ada semangat tapi tidak, ada slow sikit suara. Jadi ya, di sini apa tuan-tuan? Baca macam mana? Fi'al ni, fi'al apa ni? Ada huruf mudhara'ah ni. Fi'al mudhari' dan tidak ada amil. Apa kita baca? Baca baris rufu'. Ya, mu, ru, wa, yan, ha, fi, ha. Sekarang kita boleh lihat tuan-tuan lah. Boleh lihat. Ya'muru fi'al apa ya? Fi'al mudhari'. Kita padam ni sikit ya. Ni dia duduk bawah ni susah tulis. Boleh tuan-tuan dan puan boleh lihat yang secara jelasnya. Okey, alhamdulillah. Ya'muru fi'al apa ya? Fi'al mudhari'. Fi'al mudhari'. Kita boleh lihat ni ada waw ni. Ada waw, maknanya waw ni waw ataf. Waw ataf dia fi'al mudhari' akan jadi ma'tuf alai. Isim ataupun fi'al yang sebelum waw ataf, yang sebelum waw ataf dia akan jadi apa? Akan jadi ma'tuf alai. Ma'tufun alai. Waw, kita boleh lihat waw ni huruf ataf. Waw huruf ataf ya, boleh ya. Waw huruf ataf. Wa yanha, wa yanha. Yanha ni fi'al apa ya? Fi'al mudhari' sama dengan fi'al mudhari' ini ya'mur juga, dan dia hukum dia akan jadi ma'tuf saja, ma'tuf. Yang isim ataupun fi'al yang duduk sebelum waw huruf ataf dia akan panggil ma'tuf alai, ma'tuf diatafi atasnya. Yang ni isim ataupun fi'al yang selepas waw ataf, panggil ma'tuf yang diatafi. Ya, dua-dua terjemahnya yang diatafi atasnya. Yang di sini yang diatafi saja. Boleh faham ya? Ini panggil ma'tuf. Ini panggil ma'tuf alai, ma'tuf alai. Fiha, fiha. Huruf fi asalnya huruf apa tuan-tuan? Kita tengok, boleh potong sini ya. Okey. Fi huruf asalnya huruf jar.
jar, huruf jar. Ha. Selepas huruf jar ada huruf apa? Ada majrud. Fiha majrud. Boleh ya tuan-tuan, perempuan? Boleh faham ya? Ada soalan apakah? Boleh. Jadi bacanya semuanya macam tu betul lah. Intaqalu ila Misra li anna Yusufa ibna Yaquba sayyidu Misra ataupun sayyidu Misrin lah. Boleh ya. Ya'muru wa yanha fiha, ya'muru wa yanha fiha. Semua ni akan jadi khabar yang kedua bagi anna ya. Ni kita ada khabar yang pertama. Khabar boleh banyak-banyak ya. Boleh banyak-banyak. Dan semua ni tuan-tuan kita boleh lihat. Ni jadi khabar anna yang kedua. Ni khabar yang pertama. Khabar yang kedua. Boleh jadi khabar yang kedua ya. Tak ada masalah Boleh lihat, boleh nampak. Boleh. Khabar yang kedua. Sekarang kita terjemah. Pada semalam kita sudah belajar intaqala Yaqubu wa intaqala ma'ahu auladuhu ila Misra. Nabi Yaqub telah berhijrah ataupun berpindah daripada Kan'an kepada Mesir dan berpindah sama dengan Nabi Yaqub anak-anaknya kepada Misra. Kenapa mereka ni pindah daripada Kan'an kepada Misra dari Kan'an kepada Misra? Sebab kita akan tahu sebabnya. Tengok ada li anna ni untuk sebab berlaku kita yang kita buat itu. Intaqalu ila Misra, dan mereka berpindah ataupun berhijrah kepada Misra. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Yusuf anak Yakub itu anak Yakub. Anak Yakub itu adalah Yusuf alaihi wassalam. Sayyidu Misra. Kerana apa? Kerana Yusuf anak Yakub tuan Mesir, tuan pada negara Mesir itu. Ya'muru wa yanha fiha, dan Nabi Yusuf lah dia memerintah dalam negara Mesir itu, dan dia melarang dalam negara Mesir itu boleh dia raja kan, dia boleh merintahkan dan dia boleh larangkan. Seorang raja yang paling baik. Allah SWT bagi dia ada ilmu ta'wilul ru'ya. Jadi mereka ni selamat daripada pada ujian yang kelaparan ya. Sebab apa? So Allah SWT bagi Nabi Yusuf ilmu ta'wil. Jadi mereka ni selamat daripada kelaparan. Boleh faham semua insya-Allah? Ada soalan tuan-tuan dan puan boleh tanya, dan belajar-belajar yang dihormati oleh Allah SWT, dimuliakan oleh saya. Kalau ada soalan jangan diam. Boleh kita sama-sama kita tanya ya. Dan tulis ni perlu tulis. Sebab apa? Kita boleh rujuk balik. Kenapa dia jadi macam ni ya. Tuan-tuan dan puan pun sama-sama tulis. Saya boleh bagi simpan dulu, tengok sekejap, itu belajar saya akan sambung bagi makna mufradat. InsyaAllah boleh kalau ada soalan apa boleh tanya, insyaAllah boleh komen. Syami boleh dah tulis dah belum semua? Boleh faham? Tengok boleh faham? Tuan-tuan perempuan, kalau tak ada apa yang di mana yang tak boleh faham, kita sama-sama kita komen tanya. Bismillah. Boleh, bismillah. Ada soalan? Syafiq ada soalan?
Syami? Ma'tuf alai dah saya dah terangkan tadi. Ma'tuf alai isim ataupun fi'al. Isim, tengok boleh lihat tengok isim ataupun fi'al. Nanti sini fi'al ke isim? Fi'al. Boleh kedua-duanya, isim ataupun fi'al saja. Isim ataupun fi'al yang jatuh sebelum waw ataf, sebelum waw ataf. Isim ataupun fi'al yang sebelum waw ataf dia panggil ma'tuf alai. Ma'tuf alai. Isim ataupun fi'al yang jatuh selepas waw ataf panggil ma'tuf. Dan hukum ma'tuf dengan ma'tuf alai ni, hukum dia hukum tawabi' kan? Ma'tuf kena ikut ma'tuf alai, kena ikut ma'tuf alai kan kita sudah belajar tuan-tuan. Tawabi' ada 4. Ada 4. Namanya sifat ataupun na'at lah, panggil sifat pun boleh, panggil na'at pun boleh ya. Yang kedua badal mubdal badal Yang ketiga apa? Ma'tuf ataf ya. Yang keempat taukid. Taukid. 4 tu saja tawabi'. Apa maksud tawabi'? Saya boleh terangkan sedikit. Tawabi' ni isim-isim yang ikut. Isim-isim yang ikut, maknanya isim yang kedua ya. Ada tawabi' ni ada dia pasti ada dua-dua isim ataupun dua-dua fi'al. Ada dua-dua isim ataupun ada dua fi'al. Dan isim yang kedua itu dia akan ikut i'rab isim yang pertama. Tabi' matbu'. Matbu' itu isim yang pertama, tabi' itu isim yang kedua. Dan tabi' itu orang yang mengikut, matbu' orang yang diikuti. Boleh faham ya? Dan orang yang ikut tu perlu sama-sama dengan orang yang diikuti ya. Diikuti itu dia baca baris atas, orang yang ikut tu kena baca baris atas juga, i'rab atas juga. Okey, boleh faham? Syami? Boleh, insyaAllah bagi saya serahkan pada Syahid dengan Syafiq untuk huraikan ada mufradat sedikit mufradat. Bismillah, silakan. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah macam biasa pada pagi ni kita akan bagi 5 kosakata yang barulah untuk kami berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba menghafal dekat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua ada 5 perkataan. Yang pertama sekali ada perkataan wasimun. Wasimun bermakna kacak. Apabila untuk lelaki makna kacak ataupun handsome. Bila wasimatun untuk perempuan jadilah makna lain, jadi cantik untuk perempuan lah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua talibun. Talibun ni bermakna sebagai pelajar. Talibun bermakna sebagai pelajar. Kalau talibun boleh bagi makna pelajar lelaki, kalau talibatun boleh bagi makna pelajar perempuan. Kita baru belajar tadi kan bab ta'nis ataupun bab muannas dengan muzakkar. Okey. Yang ketiga ada mujtahidun. Mujtahidun maknanya orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahidun orang yang bersungguh-sungguh. Dan kalau kita nak letakkan untuk muannas, untuk perempuan letaklah mujtahidatun. Seorang perempuan yang bersungguh-sungguh, yang berusaha lah. Yang keempat ada kalimat mudarrisun. Mudarrisun makna dia apa? Kalau kita belajar dekat tasrif, darrasa yudarrisu makna dia mengajarkan. Kalau mudarrisun, isim fa'il dia digelar sebagai orang yang mengajarkan. Ustazun pun dikira sebagai mudarrisun juga, sebagai guru kita. Sebab ustazun tu adalah seorang pengajar. Tenaga pengajar, mudarrisun. Dan yang kelima kita ada zakiyun. Zakiyun. Zakiyun makna dia pandai ataupun bijak.
Kalau kita nak cakap zakiyun untuk lelaki, tulislah zakiyun. Kalau perempuan tambah ta marbutah. Okey. Jadi itu saja untuk kosakata, ada 5 Jadi kami harapkan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cuba hafal, sebab kami kasih hanya yang paling sedikit lah ni untuk yang 5 perkataan. Dan perkataan ni semua adalah antara perkataan-perkataan yang kerap digunakan lah dalam perbualan harian ataupun dalam perbualan yang berada di dalam sekolah ataupun madrasah. Jadi jamaknya bagi jamak tu. Betul, tasniah dia apa? Tengok dia. Tasniah wasimun wasimani. Jadi insya-Allah kita hanya nak huraikan dekat sini untuk apabila dia punya tasniah macam mana, jamak dia macam mana. Ini untuk mufrad. Mufrad dia wasimun asal dia lah. Kalau kita nak jadikan dia sebagai musanna ataupun tasniah, kita tambahlah alif nun, wasimani. Kalau untuk jamak macam mana? Dia jadi jamak, kita panggil apa? Jamak taksir. Jamak yang tak ada kaedah lah. Biasa jamak taksir ni dia tak ada kaedah asal. Dia cara dia nak tengok dekat kamus je lah. Wusama'u. Kita tulis jamak dengan mufrad dengan jamak saja. Tasniah sama-sama Kita kita tulis jamak dia dengan mufrad, sebab musanna ataupun tasniah semua ramai dah tahu dah. Tambah alif nun, dia akan jadi wusama'u. Kemudian talibun, dia ada jamak taksir dan jamak muzakkar salim. Jadi kita kasih kat sini jamak taksir lah. Kita kasih apa? Tullabun. Sebab jamak muzakkar salim pun semua dah tahu dah kaedah dia, kita belajar dulu. Berakhiran waw nun. jamak ni ada contoh tulabun, talibuna, talibatun, talabatun. Ada salah satu jamak dia pun ada digelar sebagai jamak untuk muzakkar juga. Untuk talibun ni juga jamak dia talabatun ada juga. Tapi tak apa, masa ni kita pakai tullabun. Kalau untuk mujtahidun ni kita tambah waw nun je. Kita tak ikut kaedah asal untuk muzakkar salim. Jadi macam biasa kita tulis je macam ni, mujtahidun. Cuma lepas dal kita tambah waw nun. Dia dal ni kira dia akan jadi buang tanwin, jadi mujtahiduna. Itu susunan dia. Sama je kaedah macam untuk mudarrisun. Mudarrisun pun kaedah dia sama, tambah waw nun. Boleh kita garis walaupun garis apa dulu. Kemudian yang terakhir sekali jamak untuk zakiyun. Zakiyun ni maknanya dia pandai. Dia ada jamak taksir dia. Jamak taksir dia adalah azkiya'u. Okey, jadi ini dia untuk kita. Alhamdulillah hari ni kita tambah untuk jamak. Kita kasih jamak sebab apa? Sebab ini penting. Bab ini memang penting. Mufradat ni kita tak boleh je cakap, kita nak cakap 2 tapi kita cakap 1 je bahasa Arab. Tak boleh lah. Wasimun, contoh kita nak cakap hum wasimun. Kita nak cakap mereka ramai orang tu kacak. Wasimun. Takkan nak cakap seorang, dia kena cakap ramai juga. Hum wusama'u, mereka tu orang-orang yang kacak. Wusama'u. Dan yang kedua talibun. Takkan kita nak pakai jamak, takkan nak pakai mufrad je. Itulah function kita buat jamak. Cuma jamak ni dia ada
sedikit susah je lah. Cara dia satu je, cari dekat kamus je. Kita cari je contoh macam kita nak cari jamak kepada talibun kan. Biasanya kalau kalimat-kalimat mufrad ni, kalimat-kalimat asal yang ada jamak taksir, dia standard dia akan tunjuk dekat kamus. Contohnya macam mana? Talibun dia akan tulis jim kat sini, tullabun. Jadi kalau untuk setengah isim yang jamak dia hanya pakai jamak muzakkar salim, dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk jim mujtahiduna, tak payah. Sebab kita semua dah tahu kaedah dia. Kaedah ni asal. Sebab apa dia kena tunjuk kalau jamak dia jamak taksir? Sebab jamak taksir ni dia tidak ada kaedah asal. Dia simai. Dia daripada perbualan ataupun percakapan orang Arab lah. Simai. Sama macam ni. Contohnya kita cari Zakiyun dekat kamus. Zakiyun dia akan tulis jim dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, ada tulis, ada tengok kamus bahasa Arab, cuba cari Zakiyun, insya-Allah akan ada dia tulis jim kat sini. Jim tu makna dia apa? Jim tu makna dia jamak. Jamak adzkiyau. Macam tu. Jadi itu saja insya-Allah pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan dan puan yang masih mengikuti kita dalam pembelajaran bahasa Arab Nahwu dan Saraf. Untuk makluman tuan dan puan, kami minta maaf sebab kelas Saraf hari ini ditangguhkan dan akan diteruskan 10.30 dengan pengajian bahasa Arab Al-Quran. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri, saya minta maaf salah dan silap. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.